Kita mulakan Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin. Ya, muka surat 42. Siapa nak baca silakan. Kandungan hadis ya. Okey, sila. Ya, baik saya mak ya. Saya mak dulu. Maknanya ya, dalam kandungan atau pelajaran hadis yang lalu, ya, bahawa ya kalau kita hendaklah menjauhi ya perbuatan orang-orang yang zalim dan semisalnya. Apa sebabnya? Sebabnya ya, seandainya ia ditimpakan azab, ya, maka kita juga terkelompok dalam kalangan mereka. Ya, sedangkan yang baik pun, kalau Allah timpakan azab yang merata, yang baik pun akan ya tertimpa azab. Tetapi hanya Allah akan memilih, ya, bergantung pada niatnya. Ya, kalau si zalim itu Allah dah ketahui. Ya, kalau yang soleh pun Allah mengetahui. Jadi artinya bila dibangkitkan tadi, ya, maka si baik tidak akan bersama dengan si zalim. Walaupun dalam matinya sama, ya, dengan ya satu azab. Itu yang dikatakan ya, bergantung kepada niatnya. Tapi dalam ya, kita bergabung berbuat zalim seperti mereka, kita jauhkan ya, supaya dibangkitkan nanti kita tak sama dengan mereka. Baik, lagi pemberitahuan. Itu tak apa. Itu tak apa. Itu tak boleh baca. Ya. Jadi ya, dalam ya, hal ini ya, melalui tentang cerita hadis itu, ya, adalah satu pemberitahuan gaib. Jadi kalau perkara yang gaib itu didatangkan oleh Rasulullah SAW dan hadis itu sahih, maka kita sebagai umatnya, ya, kita wajib percaya. Ya, kalau ya, terkadang ya ucapan-ucapan gaib ini ya dikeluarkan oleh mereka yang bukan Rasul, bukan Nabi, tetapi kadang ya orang-orang yang ya hanya bergelar dia kononnya sebagai seorang ulama, ya, tetapi ya, dia menceritakan hal-hal gaib mengenai hal akhirat, ya, perkara-perkara yang gaib yang mereka sendiri tak pernah tempuh. Ya, kita sebagai pembaca atau pendengar, kita terpesona dengan cerita-cerita gaib. Ya, tengoklah macam mana kita baca-baca WhatsApp yang berkaitan dengan ya ziarah kubur. Ya, seolah-olah dikatakan di situ mak ayah kita menunggu-nunggu kedatangan kita. Ya, dan berbagai-bagai lagi cerita gaib di dalamnya. Ya, mana datangnya dalil itu? Ya. Kemudian ziarah kubur tu hari-hari yang tertentu. Tak boleh hari itu, tak boleh hari ini. Ya.
Jadi hal-hal yang perkara-perkara yang gaib macam ni kita jangan terpengaruh kalau tidak ada hadisnya. Ya? Kecuali memang ada nas ataupun hadis Rasul mengkhabarkan hal demikian, tak apa kita boleh yakin. Ya? Jadi kita beragama, ya, perlu ada dalil, perlu ada nas. Ya? Apalagi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hal-hal atau perkara-perkara gaib. Ya? Bahaya. Kita jadi bahaya, akidah kita juga jadi rosak. Ya, sebab kita mempercayai yang bukan-bukan. Ya? Contoh lain, ya, orang melalui, ya, titian Siratal Mustaqim kononnya. Ya, melalui titian itu, ya, rambut dibelah 7. Rambut dah kecil, dibelah 7. Ya, boleh nampak tak? Ya, pada akal kita sekarang kat dunia ni, ya, rambut ni nak dibelah jadi 7. Ya, rambut ni dah cukup halus, nak belah 7 lagi. Jadi hal-hal ini kalau ada, perlu ada nas daripada Rasul. Tapi hakikatnya itu hanya cerita atas cerita menakut-nakutkan saja. Tapi tak ada nasnya, tak ada dalilnya. Ya. Sebab itu, ya, sirat itu hanya satu titian. Titian untuk menuju ke syurga atau menuju ke neraka. Ya. Tak perlulah kita nak, ya, katakan, ya, seperti rambut yang dibelah 7. Dibelah satu mata kita yang dah tua-tua ni pun kadang tak nampak rambut. Termakan juga rambut kadang. Ya, baru satu rambut, belum dibelah 7 lagi. Ya, sebab itu jangan, ya, kita kadang terpesona dengan cerita-cerita macam ni. Ya, begitu WhatsApp ni, ya, kita perlu berhati-hati, yang kita terus forward. Ya, kita rasa sedap je, kita forward. Ya, padahal tak ada dalil keterangannya. Nanti kita, khawatir kita pun dapat saham, ya. Saham apa? Menyambungkan, ya, kedustaan. Ya. Baik, sambung lagi. Terdapat sesuatu yang menjadi tanggal ketika biasa di dalam dari sebab dari tidak melawan mengenai diri dari kita meningkatkan dalam sesuatu dan menerima baik, ya. Jadi, ya, itu macam yang di atas juga, iaitu, ya, bahawa Allah bila nak menimpakan azab tadi merata. Jadi bila merata tadi, sudah tentulah, ya, kalau seandainya di tempat itu ada pasar, sudah tentu mereka mengusahakan pasar, ya, sudah tentu ada penjual, ada pembeli, ya, dan berbagai-bagai macam lah. Namanya pun ragam pasar. Ya. Bila ditimpakan azab, ya, oleh kerana perbuatan segolongan yang zalim yang nak meruntuhkan Kaabah, ya, maka, ya, yang di pasar sekali
Ya, dan orang-orang yang tidak berkenaan dengan si zalim tu pun terkena azab tu. Jadi ya, besok di akhirat Allah bangkitkan dengan berbeza niat. Si zalim ya akan mendapat azab. Ya, orang yang mati tadi terkena azab ya, tapi niatnya ya adalah baik terhadap agama Allah. Ya, mereka ini akan ya terlepas daripada seksaan Allah di akhirat. Walaupun sama-sama mati. Ya, macam ibarat kita bayangkan tsunami yang ada di Aceh. Yang baik ke tak baik ke semua kena. Ya. Jadi sudah tentu besok di akhirat dibangkitkan dalam bergantung pada niatnya. Orang yang niatnya baik masa itu, ya itu yang akan terselamat. Tapi memang ya hatinya yang busuk, ya, yang ya rosak akidahnya, semua itu akan terazab ya, di akhirat. Ini ya, yang dikatakan ya, seksaan itu merata semua kena. Hanya bezanya dibangkitkan nanti bergantung pada a'malu bin niat. Tiap perbuatan itu ya, bergantung pada niatnya. Baik ya, kita teruskan lagi ayat. Ya, dalam ya, ayat ini ya, pertama tempelak. Kenapa orang-orang dahulu ya tidak menasihatkan orang-orang yang kemudian ya daripada berbuat kerosakan di bumi. Kalau yang ada pun sedikit sangat. Ya. Orang yang zalim ini dia kehidupan di dunia hanya nak bermewah-mewah ya, dan melakukan dosa. Ya, Allah sebenarnya ya dia sifatnya dia tidak akan membinasakan ya satu negeri ya dengan sebab ya ahlinya semua berbuat baik. Jadi ya kerana sebab kezaliman tadi ya Allah binasakan. Tapi kerana penduduknya semua ya yang baik ya Allah tidak datangkan azab itu. Ya. Ini ya nak menunjukkan ya sesuatu takdir yang Allah beritahu di dalam ya, ayat ini. Ya. Takdir seseorang itu akan menerima balasan daripada kejahatannya. Takdir seseorang yang akan menerima ya, daripada hasil kebaikannya. Jadi ayat akhir pada ya, ayat yang dibaca tadi, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin, dan tidaklah Tuhan engkau membinasakan satu negeri dengan sebab kezaliman, wa ahluha muslihun, walhal penduduknya orang-orang yang berbuat baik. Ya, Allah tidak akan binasakan negeri itu sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang berbuat baik. Ya. Yang dibinasakan kerana kezaliman itu sudah merata dari kebaikan. Jadi kebaikan itu dah tertutup. Yang merata ialah kezaliman. Itulah datangnya ya azab Allah Ta'ala. Ya. Lagi, ini merupakan indikasi yang mengungkap
Jadi ya, dah dulu. Jadi dalam ringkasan ini dia dinyatakan bahawa terkadang rakyat ini terpaksa mengikut kehendak pemerintah. Pemerintah ada kuasa. Kalau seandainya tidak diikuti arahan pemerintah itu, maka rakyat akan dihukum. Hukuman itu kadang cukup berat, tidak tertanggung untuk badan menanggungnya. Jadi salah satu daripadanya, terkadang pemerintah menyuruh kita menyembah selain Allah Ta'ala. Suruh mengakui keghaiban, batu-batu, kayu-kayu, ataupun kepercayaan kepada sembahan-sembahan kubur. Pada masa itu, rakyat ramailah yang terikut. Mungkin segolongan yang sedikit yang paham tentang syirik ini, mereka akan menolak perintah itu. Tapi golongan ini kemungkinan akan diseksa atau dihukum oleh pemerintah. Hukuman yang dikenakan kepada mereka ini yang menegakkan kebenaran ini samalah darjatnya seperti rasul-rasul. Rasul-rasul yang menyampaikan risalah Allah, rasul-rasul ini dikecam, dan sebaliknya mereka diancam bunuh dan berbagai-bagai lagi. Jadi pada hari kiamat, maka si zalim ini Allah akan azab mereka. Terkadang di dunia sahaja, kalau kezaliman itu sudah melampaui batas, maka kedatangan azab Allah yang kita tidak tentu. Kita tak dapat nak tentukan. Terkadang azab berupa kemarau panjang. Kemarau panjang dah cukup mengazab semua, baik yang kaya ataupun yang miskin. Kalau di rumah-rumah mereka dah tak ada air, si kaya nak turun kat mana? Kena turun juga daripada istananya untuk mencari air. Itu dikatakan azab yang merata. Ataupun hujan berterusan tidak ada hentinya. Sehingga rumah-rumah tenggelam, kediaman-kediaman habis, hanyut. Itu juga dikatakan sebagai azab merata. Sebab itu azab merata ni tak disangka-sangka. Macam di luar negara, hutan terbakar. Beribu-ribu ekar hutan terbakar, tak dapat nak dipadamkan. Rumah-rumah yang berdekatan habis, dimakan di api. Jadi itu dikatakan sebagai satu azab merata. Kadang panas terlampau panas, kadang sejuk boleh mematikan. Adakah manusia tidak memikirkan hal demikian? Pada masa itu, kepandaian manusia apa yang boleh menolak kedatangan azab itu? Contohnya, Allah turunkan salji berterusan tidak berhenti. Segala jalan-jalan tenggelam, segala rumah-rumah tertimbus, segala aktiviti harian tergendala, penuh salji, ditimbun di salji. Pada masa itu teknologi mana kepandaian manusia nak mengelakkannya ataupun nak menghalangnya? Tak ada. Tak dapat nak dihalang. Di sinilah kena fikirkan. Jadi hakikatnya begini, seperti dalam hadis Rasul diceritakan, pencegahan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi telah gambarkan satu kapal, ada yang duduk atas, ada yang duduk bawah. Orang yang atas, dia akan mengcedok air begitu senang.
Daripada atas dia cedok air ke laut. Begitu senang dia mencedok air. Tetapi orang yang di bawah, tingkat bawah, dia terpaksa naik tangga, naik atas dan membawa air daripada atas turun ke bawah. Ya, bukankah ini ya satu kerja sukar? Jadi ada seorang bercadangkan berapa kita susah-susah. Kita tebuk ya, air dekat bawah ni, kita tebuk je lah kapal ni, dinding kapal ni. Ya. Tak payah kita nak turun naik. Kalau seandainya cadangan ini tidak dihalang, ya, maka kapal ini akan karam. Ya, bukan hanya yang mencadangkan, semua dalam kapal baik tingkat bawah tingkat atas akan karam kalau tak dicegah. Itu namanya kemungkaran. Ya, walaupun dia kecil, kalau tak dicegah boleh karam satu kapal. Ya. Itu maksud jelas ya, Nabi gambarkan. Ya, kalau tak ada pencegahan akan jadi macam itu. Itu gambaran kapal. Ya, kalau kita gambarkan kepada negeri, ya mungkin kalau kampung satu kampung, kalau negeri satu negeri, kalau negara, ya semua dah penuh dengan kemungkaran, ya habis satu negara. Ya, macam itulah dikiaskan. Lagi dari situ. Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Azza Azza wa Jalla. Ya, seartinya ya. Azza, ain za itu azza, ya. Wa jim lam tu wa Jalla. Azza tu Allah Maha Agung, Jalla Allah Maha Mulia, ya. Jadi, ya, kadang Allah Subhanahu wa taala, kadang Allah Azza wa Jalla, ya. Baik. Dalam hal ini peranan ya pendakwah mengingatkan orang-orang yang lalai ya supaya kembali kepada Allah Taala. Sebabnya ya, kalau tidak ya diingatkan kepada mereka, mereka akan terus lalai. Ya, kebanyakan mereka sudah terjerumus kepada kesesatan. Ya, maka ya, peranan sebagai pendakwah juga menerangkan kesesatan-kesesatan itu supaya ya umat ini tidak terjerumus kesemuanya dalam lembah kesesatan. Terkadang kesesatan ini dah meleluasa, dianggap yang sesat itu benar dan yang benar itu ya dianggap batil. Ya, ini yang membahayakan akhir zaman. Ya. Bila orang dah ramai yang berpegang kepada yang sesat, yang tidak ada nas, tidak ada dalil, jadi satu amalan, maka yang sunnah yang datang daripada Rasul, ya mereka tidak anggap benar lagi. Ya, itulah ya saat-saat kerosakan umat dan ya saat-saat kerosakan bumi. Sebab itu ya sebagai ya pendakwah itu sebenarnya ia mempunyai tanggungjawab yang berat untuk mendidik umat. Ya, dia juga pendakwah itu juga adalah sebagai benteng keamanan bagi umat dan bangsa. Maka bila ia berkaitan dengan hadis yang kedua, sekarang kita masuk satu ya hadis yang ketiga ya. Nombor hadis ketiga, wa an Aisyah
Kenapa kita baca Aisyata? Nah, sebab Aisyah ini, kalau muannas kalau dia diakhiri dengan ta marbutoh, kita tidak baca tidak baca bawah. Kalau contohnya lain Aisyah, Fatimata, padahal an tu huruf jar. Jadi oleh kerana dia diakhiri dengan ta marbutoh, dia tidak menerima baris tanwin. Satan. Dia tak, sebab dan nama khas. Contohnya nama perempuan ni Jamilatun. Jamilah lah, Jamilah. Jamilah kan daripada perkataan Jamil. Jamil tu maknanya cantik. Jadi kalau Jamil muzakkar, kalau muannas Jamilah. Kalau dia bukan nama khas, kita boleh terjemahkan, boleh bunyikan Jamilatun atau Jamilatun, Jamilatun. Contohnya bunga itu cantik. Jadi cantik itu boleh dikatakan Jamilatun. Rumah itu cantik. Jadi boleh disebut Jamilatun. Sifat rumah itu cantik. Tapi kalau dia dah jadi nama khas, nama seseorang, perempuan namanya Jamilah, dia tak boleh lagi letak tanwin. Contohnya kita kalau dalam segi nahunya, dia dah jadi bunyi Jamilatu. Tak ada tanwin, tak ada tun. Kalau dia datang huruf jar, an contohnya, an Jamilata. Dia baris atas, dia tak boleh baris bawah. Aisyati tak boleh. Jamilati tak boleh. Dia boleh Jamilata, Jamilatu. Tapi kita, nama-nama kita ni sebab kita tak tertulis Jawi. Dan kalau tertulis Jawi, dibariskan, nama dia Jamilatu. Tak ada pantun. Terkadang ada juga, kita tengok ada juga perempuan namanya Jamilatun. Sebenarnya ikut nahu salah. Dia tak tanwin tun, Jamilatun, Halimatun. Halimatun. Sebenarnya tak betul. Dalam segi nahunya tak betul. Kalau dia dah jadi nama khas, kita tak boleh letak tanwin. Walaupun namanya Halimah. Halimah. Tapi bila dia dah jadi isim, nama seseorang, kita terjemah, kita sebut Jamilah, Halimah, ataupun Jamilah, kita wakaf selalu. Tapi dalam segi baris, tak boleh letak tanwin. Jamilatun, Halimatun, tak boleh. Tahu tak Halimah daripada perkataan Halim, penyantun. Halim daripada makna penyantun. Tapi kalau misal kata ia sebagai sifat benda tu ia penyantun, boleh. Contohnya Aisyah Halimatun. Boleh. Aisyah Halimatun. Aisyah bersifat lemah lembut. Contohnya. Itu boleh. Tapi kalau Aisyah namanya Halimah, maka Aisyah dah bertukar jadi nama Halimah, tak boleh Halimatun. Halimata kalau ada an, kalau tak ada an, Halimatu. Kalau bahasa kita wakaf dah betul lah tu. Kita sebut wakaf tu betul, Halimah. Jamilah, kita sebut wakaf macam ni dah betul. Jangan letak tanwin. Sebab ada nama-nama letak tanwin. Dia menyalahi nahu. Dengar tak ada orang nama Halimatun contohnya? Halimatun. Tu nak ikutkan nahunya salah. Jamilatun. Tu salah. Tak ikut nahu dia.
Dengar sedap, tapi dia tak dia tak ikut nahu. Nak ikut nahunya dia salah. Ya. Salah meletakkan nama. Salah meletakkan nama. Macam tu. Ya. Baik, siapa nak baca ni? Hadis 3, Wan Aisyata. Okey. Okey, silakan. Ya, baik. Baik ya. Jadi, la hijrata ba'dal fatahi. Itu dia punya Arabnya. Tidak ada hijrah sesudah kemenangan. Fatih itu kemenangan. Kemenangan ni kemenangan Mekah. Ya, Nabi dulu, dia hijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi setelah Mekah dah menang di tangan orang Islam dan menjadi negeri Islam, tidak lagi hijrah itu. Ya. Yang ada yang hijrah itu ialah jihad dan niat. Ya. Seseorang itu berhijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Ya, niatnya. Ya. Seorang yang kufur, dia nak jadi orang yang beriman. Ya. Jadi jihad termasuk juga jihad. Ya. Mana kena keluar daripada kampung halaman untuk apa? Untuk berhijrah, untuk berjihad pada jalan Allah. Itu dikatakan sebagai hijrah juga. Mana pindah, berpindah daripada kampung halaman menuju satu tempat untuk memerangi musuh-musuh Allah. Tapi kalau dikatakan hijrah ke ke Mekah, itu maknanya tidak ada hijrah lagi sebab Mekah sudah menang, kata Nabi. Sebab itu kalender Islam dia memilih daripada hijrah Nabi. Jadi mula-mula hijrah Nabi itu dikira satu. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, maka dikira satu. Jadi satu itu satu hijrah. Sekarang dah berapa ribu hijrah. Jadi kalender Islam ini diambil daripada hijrahnya Nabi dulu. Itu dinamakan kalender kita kalender kalender hijrah. Bukan kalender biasa. Kalender Islam dengan memulakan dengan perkataan hijrah. Baik ya, sebenarnya okey. Bagi tahu. Hadis hari ni. Hadis muka surah 45. Okey. Sambung lagi. Pengesahan hadis nanti pengesahan hadis. Pengesahan hadis ni hadis Bukhari Muslim lah. Kemudian kata asing saya bacakan dulu.
iaitu al-fatahu. Fatahu tu daripada fataha, mana buka, menang, ya. Yang dimaksudkan ialah penaklukan Mekah, yakni pembebasan kota Mekah. Itu al-fatu. Iza ja nasrullahi wal fath. Ya. Jadi itu dikatakan kemenangan. Ya. Nah, setelah dapat kembali kota Mekah tadi. Niat atau niatun, niat. Ya, maknanya mengikhlaskan amal hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya yang mendapat pahala, mendapat ganjaran. Kerana nawaitu dia atau niat dia ikhlas lillah, kerana Allah. Kemudian ustun firtum, dalam hadis tu ustun firtum. Ini berapa perkataan ni? Ini adalah fi'il madhi majhul. Alif sinta penambahan, nun faro huruf asal. Jadi dia jadi sudasi. 3 campur 3, 6. Itu dia bab sudasi. Tum tu penambahan domir. Tum bertukar jadi ta, bertukar jadi na, ya. Ustun fir tum, ya, dipanggil untuk berperang. Telah dipanggil kamu untuk berperang. Ya. Perang ni perang fisabilillah. Maksudnya adalah permintaan imam atau pemimpin kaum muslimin kepada para sahabat untuk pergi berjihad melawan musuh kaum musyrikin. Maknanya seandainya seruan itu daripada pemimpin negara, memohon sukarelawan untuk membantu tentera-tentera yang sudah ada, maka yang berkebolehan masing-masing dalam mendaftar diri sebagai sukarelawan. Untuk apa? Mempertahankan negaranya daripada serangan kaum musyrikin. Baik, sekarang ni kandungan hadis, ya. Boleh baca penghapusan maksudnya boleh dikias. Jangan kita sangkakan hanya Mekah Madinah, ataupun Madinah sudah miliki oleh orang Islam semula. Kita tak boleh kiaskan pada yang lain. Mana boleh pada negeri-negeri lain yang sudah orang Islam dapat kemenangan di situ, itu juga boleh dikiaskan macam Mekah dan Madinah. Lagi berita gembira. Ini berita gembira. Bahawa Mekah akan jadi negeri Islam untuk selama-lamanya. Jadi sampai sekarang lah Mekah menjadi tumpuan umat Islam satu dunia. Apalagi dengan adanya Kaabah di sana. Tidak ada di tempat lain. Kaabah yang sebenar-benar Kaabah yang ada di Mekah. Yang lain itu adalah Kaabah palsu. Seperti di Iran juga mereka bina Kaabah, dan mereka juga bertawaf di Kaabah buatan mereka, di Iran. Itu adalah Kaabah palsu, bukan benar. Yang benar yang ada di Mekah. Dan kelebihan Mekah juga adanya air Zam-Zam yang tidak ada di dunia lain. Itu kelebihan. Air Zam-Zam, atau dikatakan perigi Zam-Zam, tidak ada di negara-negara lain. Dan
ia tidak kering sampai sekarang. Ya, walaupun musim kemarau, air Zam-Zam ini tidak kering. Jadi ini kelebihan umat Islam. Ia telah memiliki sesuatu yang tidak ada di negara lain. Pertama, ya, iaitu Kaabah. Yang kedua, ya, adanya air Zam-Zam. Ya. Sebab itu, ya, berita ini adalah berita gembira. Ya, Nabi sampaikan bahawa Mekah akan jadi Darul Islam, negara Islam untuk umat Islam selama-lamanya. Ya. Lagi, hijrah. Hmm. Hmm. Ya, ada dulu. Ya, maknanya, ya, hijrah masih terpakai. Kalau seandainya, ya, negeri, ya, Darul Kufur, ya, kepada Darul Islam, ya, masih boleh terpakai. Contohnya, ya, kita, ya, duduk di negeri yang bukan Islam. Jadi kita kalau sana nak melaksanakan, ya, hal-hal fardu Islam yang difardukan dalam Islam, tak boleh, tak dapat. Ya, solat 5 waktu, ya, tidak dibenarkan. Ya. Al-Quran, ya, tidak, ya, mana Al-Quran itu diharamkan. Jadi siapa yang memiliki Quran akan dihukum. Ya. Begitu juga, ya, solat Jumaat, ya, tidak dibenarkan sama sekali. Ya, itu namanya, ya, negeri kufur. Jadi kalau boleh dia pindah, pindahlah ke negeri Islam atau Darul Islam, ya, supaya dia dapat, ya, melaksanakan ibadat yang lebih sempurna. Sebab mereka langsung, ya, tidak dapat nak menyempurnakan hak dia sebagai hamba Allah. Ya, semuanya dihalang. Ya. Itu kadang kita sedih kepada, ya, umat-umat Islam yang duduk, ya, di negeri, di negara bukan Islam. Ya. Jadi macam-macam akta penindasan dikenakan kepada mereka. Ya. Bersyukurlah kita, ya, kerana kita ni masih lagi selesa melaksanakan perkara-perkara yang wajib di negeri kita sendiri. Ya. Dan kita boleh menjalankan, ya, aktiviti agama dalam negeri sendiri. Ya, bila kita fikirkan saudara-saudara kita yang di luar sana, mereka, ya, bermandi darah kerana nak mempertahankan hak mereka sebagai orang Islam. Ya. Jadi, ya, hijrah tetap masih terpakai kalau seandainya kita tertindas, pergi tempat yang tidak tertindas. Macam itulah. Ya. Lagi, kebaikan. Ya, kebaikan, ya. Kebaikan yang terputus kerana terputusnya hijrah, ia dapat dicapai melalui jihad dan niat yang baik. Contohnya seperti, ya, Nabi, ya, dia hijrah daripada Mekah ke Madinah. Ya. Daripada Madinah, ya, dia sudah dapat mengambil balik, ya, negeri yang sudah terputus. Ya. Jadi dia dapat ambil balik. Itu, ya, dengan jalan apa? Jalan jihad dan niat yang baik. Lagi, keharusan,
Ya, maknanya ya, jihad itu ya terkadang ya kita tak boleh melakukan sendiri. Artinya ini adalah arahan pemimpin negara. Kalau seandainya pemimpin negara Islam ya menyuruh berjihad pada jalan Allah, ya, itu baru dibolehkan. Ya. Boleh kita suka hati ya menyusun sendiri untuk kita berjihad memerangi orang-orang kafir, bukan arahan daripada pemimpin Islam kita. Sebab pada fisabilillah mesti ada imam ya atau pemimpin ya dan juga ada bendera. Ya, bendera yang menjadi kekuatan satu-satu kumpulan. Ya. Jadi kalau bendera itu jatuh, artinya jatuhlah angkatan itu. Ya. Sebab itu, ya, pada zaman Nabi dulu, yang memegang bendera, ya, patah tangannya, ya, dipukul oleh orang musyrikin, maka disambut oleh sahabat yang lain bendera tadi. Ya, macam itulah bendera itu ya, dalam jihad ya adalah termasuk ya pentingnya ya tertegaknya satu-satu kekuatan kumpulan itu ya. Macam contoh, kalau negara itu dah dijajah, ya tengok apa yang diturunkan, tentu bendera diturunkan. Negara ini dah dijajah di British contohnya, ya kita punya bendera buang, yang naik bendera dia, bendera British ya. Bila kita ada kemenangan ya, kejayaan, bendera kita naik, bendera British turun. Contoh macam tu ya, bendera ya daripada dulu memang salah satu daripada ya, mesti ada ya dalam perjuangan kumpulan itu ya. Baik, lagi suatu ya, jadi kesimpulan ini ya, sesuatu perbuatan itu ia dinilai pada dasar niatnya. Apa yang kita lakukan itu ya sebenarnya ya sudah didahului oleh niat ya, nawaitu. Sebab itu dulu kita dah bincangkan awal-awal ya, innamal a'malu binniyat ya, setiap perbuatan itu dimulakan dengan niat ya. Sampai kita bersusah payah nak menghafalkan lafaz itu, lafaz ini. Sedangkan niat itu bukan lafaz. Niat itu ialah di hati, dalam hati. Kita nak berwuduk, ya, kita niatkan dalam hati yang kita nak berwuduk. Kita nak solat, niatkan di hati kita nak solat. Solat apa? Ya, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak, ya. Dah niat, ya, tak perlu dilafazkan. Sebab itu kalau kita tak melafazkan niat itu, amalan kita sah. Kita tak sebut usolli fardhu zuhri pun, kita niat saja aku solat zuhur dalam hati, ya, kerana Allah Ta'ala, ya, sah solat kita, ya. Walaupun tak melafazkan, sebab lafaz tu ya hanya sebagai ajaran, ya, seorang orang bertanya saja macam mana aku nak niat, ya. Jadi orang Arab akan mengajarkan ya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Dia memberikan lafaz niat macam tu, tapi lafaz niat itu tak perlu dilafazkan, ya. An-niyatu fi qalbi, niat itu tempatnya mahalluhu fil qalbi. Mahallu mana tempatnya dalam hati, ya. Sebab itu jangan susah payah, ya. Nak solat musafir, contohnya pergi musafir, nak solat musafir, jangan ya tersekat nak solat jamak qasar kerana tak hafal lafaznya, ya. Niat dalam hati saja aku solat zuhur jamak asar kerana Allah Ta'ala.
Ya, dalam hati dah. Ini pasal apa? Pasal tak hafal kita punya lafaz niat tu. Itu yang kita tak buat. Kita tak buat solat jamak qasar, ya. Kita tak susah nak melaksanakan ibadat itu, ibadat ini kerana apa? Nawaitunya tak hafal. Salah. Jangan terhalang oleh itu. Ya. Satu solat jenazah. Ya. Jenazah lelaki ke perempuan. Ya. Macam mana nak niatkan solat jenazah ni? Lafaz macam mana? Pasal lafaz je tak jadi solat. Aku tak hafal lafaz usoli dia. Ya. Jadi kita solat untuk niat kita. Ya. Bahasa kita niatkan. Saja aku solat jenazah kerana Allah Ta'ala. Dah macam tu pun cukup dah. Ya. Takkan nak ditambah arba'a raka'atin, 4 rakaat pula. Ya. Orang 4 takbir, dia 4 rakaat. Ya. Ya. Solat jenazah 4 takbir, ya, dia 4 rakaat. Ya. Jadi sebenarnya kita niatkan macam tu dah cukup dah. Saja aku solat jenazah, aku solat jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Ini tu dah menunjukkan laki ke perempuan. Sebab kita bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ni ini dengan perempuan dengan lelaki, ya haza hazihi. Ya. Bahasa kita senang ya. Ini lelaki, ini perempuan sama ya. Ya. Kan senang. Ya, niat tu dalam hati. Yang salah ni kita solat, ya, solat niat. Ya, atau dikatakan solat daim. Solat daim ni mana solat diam. Kita dalam diam, kita berzikir dan mencukupi untuk solat. Tak payah kita buat solat. Itu salah. Ya. Tapi setengah ajaran-ajaran, mereka dah sampai kepada solat daim. Ya. Daim tu mana diam. Ya, duduk diam, berzikir. Ya. Ingatkan waktu itu dah cukup. Contohnya waktu zuhur, ya, duduk diam dengan berzikir saja. Ya, tak payah buat rukuk sujudnya. Berzikir saja, niatkan untuk solat zuhur. Ya, dah solat zuhur. Itu namanya solat daim. Itu tidak ada ya. Kita mesti ambil daripada contoh Rasul. Rasul tak ada buat solat daim. Kita ni lebih daripada Rasul. Ya. Itu yang kadangnya menyalahi amal kita. Bila menyalahi, itu dia katakan, ya, kita banyak buat perkara-perkara amal yang, ya, terbuang, membazir. Ya. Itu cerita dia. Ya. Baik, akan datang, ya, kita boleh sambung hadis yang keempat, ya, insya-Allah, ya, hadis yang keempat. Jadi untuk hari ini sekadar itu dulu, ya, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pelajaran tadi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim.